Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Apa kabar tuan dan puan semua? Alhamdulillah. Baik, insyaAllah kita akan sambung kelas kita pada tengah hari. Pada tengah hari ini dengan tajuk ataupun topik yang baru, iaitu pertemuan dua huruf. Yang bertemu adalah dua huruf. Al-harfanil multaqiyan. Baik, dalam topik ini kita akan menyentuh berkenaan dengan idgham, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham, ya? Kemudian keadaan dua huruf yang bertemu, ya? Keadaan dua huruf yang bertemu. Dan dalam bab ini kita akan sentuh berkenaan al-mutamathilani, al-mutajanisani, al-mutaqaribani, al-mutaba'idani. Ini bab yang kita akan perhalusi dalam topik pertemuan dua huruf. Baik, bila kita sebut sebenarnya pertemuan dua huruf, ia adalah berkenaan dua huruf yang dimasukkan. Itulah sebab tu kita akan sentuh berkenaan dengan al-idgham, ya. Idgham dari segi bahasa adalah memasukkan, iaitu idkhal, ya. Dari segi bahasa, maksudnya dari segi bahasa sama, ya. Cuma orang Arab tak gunalah, ya, idgham ni ke dalam perbuatan yang biasa. Dia ada istilah idgham ni digunakan pada keadaan tertentu, ya. Orang Arab mengatakan aku memasukkan, iaitu mengidghamkan tali kekang ke dalam mulut kuda. Masukkan tali kuda. Kalau kuda masuk kat mulut, kalau lembu masuk kat mana? Hidung. Cucuk hidung lembu. Okay. Mereka juga, yakni orang Arab juga mengatakan aku mengidghamkan, ini memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Adghamtu as-sayfa fi ghindi. Dari segi istilah, idgham bermaksud memasukkan huruf yang dimatikan ke dalam huruf yang berbaris, ya. Jadi idgham ni huruf pertamanya mati, huruf keduanya berbaris, sehingga kedua-duanya menjadi satu huruf yang bertasydid, iaitu yang berganda, dari jenis huruf yang kedua. Dari jenis huruf yang kedua maksudnya merujuk huruf yang kedua, keluar bersama dari satu makhraj. Contohnya wal yaktub bainakum. Ini jelaslah sebab dua-duanya huruf ba. Kalau hamma ta'ifatani, kita baca ikut bunyi huruf yang kedua, iaitu huruf ta. Jadi kita tak baca hammat ta, tapi hammat ta, terus tebalkan. Itu bagaimana untuk kita baca idgham.
Sebab saya faham kalau kita baca terjemahan susah nak faham, jadi kita bagi contoh dari segi sebutan. Jadi bukan kita bunyikan huruf pertama kita terus bunyikan huruf kedua, melainkan ada keadaan tertentu yang kita akan lalu nanti. Okey, baik. Al-harfanil mutamathilan, dua huruf yang sama, yang serupa. Sama dari segi apa? Sama dari segi makhraj dan juga sifat, iaitu huruf yang sama. Mudah bahasanya huruf yang sama diulang, iaitu berganda dua huruf yang sama. Apabila dua huruf mutamathilain saling berjumpa dalam keadaan yang pertamanya dimatikan dan bukan huruf mat, maka wajib idgham, iaitu memasukkan yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Yang pertamanya, huruf yang pertama dimatikan, dan maksud dimatikan di sini tidak ada tanda mati. Tak ada tanda mati. Okay. Dan bukan huruf mat, maka kita akan mengidghamkan, iaitu memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Wa qad dakhalu. Contoh. Dalam Al-Quran yang ada sekarang memang tidak akan diletakkan sebarang tanda pada huruf yang pertama, hatta tanda mati sekalipun. Sebab itu tulisan ni yang diambil ni adalah seperti mana di dalam Al-Quran. Wa qad dakhalu, pada huruf dal yang pertama tidak akan ada tanda mati. Sebab kalau ada tanda mati, ada kebarangkalian orang akan baca dengan qalqalah. Wa qad dakhalu, maka tak jadi idgham. Sebab itulah tidak ada tanda mati. Walaupun kat sini dimaksudkan pertamanya dimatikan. Jadi dimatikan, jangan kita ingat ada tanda mati, tidak semestinya ada tanda mati. Begitu juga balla tukrimun, sama juga, tidak ada tanda mati pada huruf lam yang pertama. Yang ketiga yudrikumu, pun tak ada tanda mati pada huruf kaf. Maka kita tak akan bunyikan hams huruf kaf seperti mana huruf kaf itu mati. Kan huruf kaf mati ak, tapi kat sini bila dimatikan kita tak akan bunyikan hams tersebut. Kita terus masukkan ke dalam huruf kaf yang kedua yudrikumu. Okey. Jadi kalau contoh huruf-huruf yang pada contoh yang pertama dan yang ketiga ni hurufnya bersifat syadid, maka bagaimana untuk kita jelaskan dari segi sebutan ia bersifat syadid? Kita dan ada tanda sabdu dan idgham kat situ, kita pegang sekejap. Wa qad dakhalu. Kalau kita baca wa qad dakhalu, itu tidak ada tanda sabdu, dan itu tidak bermaksud kita mengidghamkan. Sebab tu bacaan yang betul adalah wa qad dakhalu. Kita pegang sekejap. Begitu juga huruf kaf yudrikumu, pegang sekejap, untuk menzahirkan, menjelaskan adanya tanda sabdu pada huruf yang bersifat syadid. Adapun untuk huruf yang kedua dan yang ketiga, sebab dia bersifat bainiyah dan jelas bunyinya. Contoh yang pertama balla tukrimun. Sebab tu kita kena ambil masa sikit untuk bunyikan tanda sabdu tersebut. Balla tukrimun, bukan sekadar balla tukrimun, tapi zahirkan, jelaskan sifat bainiyah, iaitu balla tukrimun. Begitu juga huruf ha. Ha bersifat ikhwan, longgar, jadi kita lepaskan. Yukrihunna. Ini bagaimana untuk kita baca
huruf-huruf yang bersifat rikhwah. Baik. Jika yang pertama itu berbaris atau bergabung dengan huruf mad, maka tiada idgham. Contohnya ya'lamu ma. Dua huruf yang sama bertemu juga, tapi sebabkan yang pertama, mim yang pertama itu berbaris, maka tidak berlaku idgham. Sebab dia ada baris. Okey. Begitu juga fi yaumin. Contoh yang kedua ni sebabkan adanya huruf mad. Sebab huruf ya bila tidak ada tanda mati dan huruf sebelum huruf ya berbaris bawah, maka dia menjadi huruf mad. Fi yaumin. Dan contoh yang ketiga yasbiru wa sabiru. Dalam surah Ali Imran ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Dan tidak juga tak jadi juga ayat yang ke-200, tak berlaku idgham kat sini sebab huruf mad. Jadi sebenarnya mudah untuk kita kenal dan tahu berlaku idgham atau tidak. Yang pertama, tidak akan adanya sebarang tanda pada huruf yang pertama, dan pada huruf yang kedua ada tanda satu. Maka itulah yang menzahirkan dan menjelaskan ia adalah idgham mutamathilan. Okey. Baik. Kita cuba baca sama-sama ya. Kita ambil contoh yang di atas yang berlaku idgham al-harfanil mutamathilan, dua huruf yang bertemu. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, al-harfanil mutamathilan dia tidak semestinya merujuk kepada dengung. Jadi idgham ni bukan semestinya dengung, tidak. Idgham ni maksudnya adalah memasukkan. Gunnah barulah dengung. Gunnah baru masuk dengung. Adapun idgham maksudnya memasukkan. Kat sini dalam bacaan ni kita memasukkan huruf yang pertama yang tidak berbaris dan bukan daripada huruf mad ke dalam huruf yang kedua. Okey. Baik. Wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu. Bal la tukrimuna. بل لا تكرمون بل لا تكرمون يدرككم yukrihunna Okey, baik. Kemudian kita tengok al-harfanil mutajanisan, iaitu dua huruf yang sama jenis. Sama jenis. Sama jenis ini merujuk kepada sama dari segi makhraj huruf tersebut, tetapi berbeza pada beberapa sifat. Mungkin satu sifat, mungkin beza dengan dua sifat, beberapa sifat, fi ba'd sifat. Apabila bertemu dua huruf mutajanisan, sedangkan yang pertama yang dimatikan, maka wajib diidghamkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Contohnya qad tabayyana. Qad tabayyana. Okey. Baik. Dua huruf yang sama jenis ni hanya terhad kepada 8 tempat sahaja di dalam Al-Quran.
Ada 8 tempat sahaja. Dan sama juga huruf yang pertama tidak ada sebarang tanda maupun baris. Manakala huruf yang kedua akan ada tanda sabdu. Akan ada tanda sabdu. Dan kita akan membaca dengan menyebut huruf yang kedua. Okey, sebagai contoh yang pertama, dua huruf yang sama jenis, idgham huruf zal ke dalam huruf ra. Kita tak baca dengan huruf zal dulu baru huruf ra, tapi kita terus masukkan ke dalam huruf bunyi huruf ra terus. Il-zalamtu, bukan il-zalamtu, tapi il-zalamtu. Kita tebalkan terus. Kita tak baca huruf zal, kita tak sebut huruf zal tersebut, kita sebut huruf ra. Okay. Baik. Yang kedua, idgham huruf dal ke dalam huruf ta. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Sama juga, kita tak bunyikan huruf dal, tapi kita bunyikan huruf ta. Sebab itulah maksudnya memasukkan. Dalam arti kata lain, kita hilangkan, sorokkan bunyi huruf yang pertama. Okey. Yang ketiga adalah idgham huruf ta ke dalam huruf dal pula. Tadi terbalik kan, dal ke dalam huruf ta, yang ni ta ke dalam huruf dal. Maka yang dibunyikan tetap huruf yang kedua, iaitu huruf dal. Asqalat da'wa. Huruf dal. Asqalat da'wa. Okey. Yang keempat, huruf ta ke dalam huruf ta. Okey. Fa'amanat ta'ifatun. Okey. Baik. Kalau kita perhatikan 4 contoh yang atas Nombor 2, nombor 3, nombor 4, huruf-hurufnya bersifat syadid. Huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Jadi kita terus pegang sekejap. Qad tabayyana asqalat da'wa fa'amanat ta'ifatun. Kalau huruf, contoh yang pertama huruf zal dalam huruf ra, dia akan berbunyi sebab dia bersifat ikhwah. Il-zalamtu. Sebab dia bersifat ikhwah. Jadi cara untuk kita baca ni berbeza. Bunyinya itu berbeza. Kaedahnya sama ke semuanya idgham. Tapi bunyinya itu tidak sama. Sebab sifat huruf tersebut. Baik, yang kelima, huruf yang bersifat bainiyah, iaitu idgham huruf lam ke dalam huruf ra mengikut mazhab al-Farra. Okey. Ada pun mengikut mazhab Sibawayh, ia termasuk dalam idgham mutaqaribain. Okay. Ini hanyalah perbezaan dari segi pandangan untuk menentukan ia di dalam idgham mutajanisain ataupun idgham mutaqaribain. Pandangan berbeza di kalangan para ulama. Mazhab al-Farra mengatakan ia adalah idgham mutajanisain. Manakala Sibawayh, ulama usul dalam bidang bahasa Arab, kata pun bahasa mudahnya pakar bahasa Arab, mengatakan ia termasuk dalam mutaqaribain. Okey. Yang penting adalah cara untuk baca. Okey, yang kelima, qurrabbi. Qurrabbi. Jadi kita tak bunyikan huruf lam, kita bunyikan terus huruf ra. Qurrabbi. Jangan baca qul rabbi. Itu salah. Itu maksudnya huruf lam tu mesti ada tanda mati. Qul. Kalau begini huruf lam tak ada tanda mati, maka kita tak bunyikan dia. Kita masukkan dia ke dalam huruf ra yang ada tanda satu. Qur rabbi. Ini beza Qur rabbi dengan qul rabbi. Beza. Sebutan bunyi itu berbeza, bacaan itu berbeza. Baik. Yang keenam. Yang keenam ni ia berlaku dalam suratul A'raf, juzuk yang ke-9. Kebanyakan orang akan waqaf.
Jarang orang akan sambung pada ayat ni. Tapi kalau sambung kena guna kaedah idgham, iaitu kita bunyikan terus huruf dan huruf ta dimasukkan ke dalam huruf zal, jadi kita baca terus huruf zal. Yalhadzalik, ya. Walaupun demikian, berlaku perbezaan pendapat antara para ulama pada ayat ini. Sebahagiannya mengidghamkan, yakni memasukkan kedua-duanya, manakala sebahagian lagi mengizharkan, yakni menjelaskan sebutan setiap huruf. Bagaimana menjelaskan sebutan setiap huruf? Iaitu menjelaskan huruf ta dulu, kemudian huruf zal. Yalhadzalik. Mengikut bacaan Hafiz melalui riwayat Asy-Syafi'i pada ayat ini perlu diidgham. Adapun melalui riwayat Thayyibatun Nashr, bacaan Hafiz boleh dipilih untuk diidgham atau diizhar pada ayat ini. Baik, apa yang cuba sampaikan ni? Okay. Kebanyakannya sebab kita ni membaca dengan riwayat Asy-Syafi'i, Tariq Asy-Syafi'i, maka kita hanya baca dengan idgham. Adapun pada bacaan lain yang lebih tinggi, iaitu disebut sebagai Thayyibatun Nashr, bacaan Hafiz boleh dibaca dengan kedua cara, sama ada izhar ataupun idgham. Tetapi untuk amalan kita ambil yang idgham sahaja. Ambil yang idgham sahaja. Ya. Okey, ambil yang idgham sahaja. Okey. Yang ketujuh, idgham huruf ba ke dalam huruf mim. Kedua-duanya kan huruf ba dan mim sama makhraj, iaitu bertemu bibir. Bibir mesti bertemu nak sebut huruf ba dan huruf mim. Okey, beza pada sifat. Okey, huruf mim bersifat bainiyah, huruf ba bersifat syadid. Dan huruf ba ada qalqalah. Itu semua perbezaan sifat, ya. Baik, di sini juga berlaku perbezaan pendapat antara para ulama pada ayat ini. Sebahagiannya mengidghamkan, yakni masukkan kedua-duanya, manakala sebahagian lain mengizharkan, yakni menjelaskan sebutan setiap huruf. Sama juga mengikut bacaan Hafiz melalui riwayat Asy-Syafi'i pada ayat ini perlu diidghamkan, iaitu irkam ma'ana. Dalam surah Hud, kisah Nabi Nuh alaihi salam, ketika mana Nabi Nuh alaihi salam menyeru anaknya supaya naik ke kapal bersamanya. Ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nabi Nuh berpesan, panggil anaknya supaya naik kapal Nabi Nuh dan tinggalkan dan jangan bersama dengan orang-orang yang kafir. Dalam surah Hud juzuk yang ke-12. Sebab jarang kita dengar orang baca ya bunayya rkab ma'ana. Sebab riwayat Thayyibatun Nashr ni sebenarnya riwayat ataupun bacaan yang lebih advance. Dan sebab itulah dia ada dua-dua cara baca untuk riwayat Hafiz an Asim. Hatta saya sendiri pun tak ambil pun lagi bacaan untuk Thayyibatun Nashr ni. Thayyibah an-Nashr tak ambil pun, sebab dia lagi susah. Riwayat Hafiz ada banyak, bukan sekadar Mat Jaiz tu ada 4 atau 5. Mat Jaiz pun boleh baca 2 dalam riwayat dalam Thayyibatun Nashr, ya. Baik, jadi kita akan baca irkam ma'ana, ya. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah idgham huruf ta ke dalam huruf ta, ya. Ia dipanggil idgham naqis, iaitu tidak sempurna. Sebab apa disebut tidak sempurna? Sebab huruf yang kuat tidak akan masuk sepenuhnya ke dalam huruf yang lemah, ya. Orang Arab mengidghamkan huruf ta yang dimatikan ke dalam huruf ta sambil mengekalkan sifat itbaq padanya. Huruf ta kan ada sifat itbaq, maka dikekal dengan sifat itbaq tersebut, untuk menjelaskan adanya huruf ta. Huruf ta merupakan huruf yang pertama,
maka pembaca akan itlaq, yakni dalam kitab tuan-tuan semua ditulis memunculkan mulut ke? Orang punya kitab dia tulis apa? Maka pembaca akan itlaq, yakni memunculkan mulut pada huruf ta. Ha? Saya munculkan mulut Ustaz itu tak ada. tak ada kan? Tak ada, alhamdulillah. Jadi sebab dalam terbitan yang pertama, saya punya terbitan yang pertama, yang tu sudah terbitan yang ketiga. Sebab dalam terbitan yang pertama ditulis memunculkan mulut. Ini kenapa boleh berlaku macam ni? Sebab penterjemah. Sebab yang menterjemah ni orang Malaysia. Ya? Saya kenal dah yang menterjemahkan ni. Kenapa dia tulis kat sini bab itu munculkan mulut? Sebab kesalahan dari segi pemahaman kita, huruf yang tebal adalah munculkan mulut. Sebab tu saya baca, saya terus pelik. Sebab kita punya ilmu yang kita dapat bukan macam tu. Baru dalam tu tadi betulkan. Sebab saya takut dalam tu pun ada. Kalau dalam tu pun ada, saya kena betulkan. Maka pembaca akan itlaq, membuat sifat itlaq pada huruf ta tanpa qalqalah dan terus masuk ke huruf ta yang berbaris. Okey. Jadi hanya keadaan mutajanisain dekat sini yang mana kita akan bunyikan sifat huruf yang pertama. Yang lain semua tak ada. Sebab huruf ta dia lebih kuat berbanding huruf ta. Kuat dari segi apa? Dia ada sifat isti'la, dia ada sifat iqbal, maka dia lebih kuat. Dikategorikan dia lebih kuat berbanding dengan huruf yang berlawanan dengannya, walaupun sama dari segi makhraj, iaitu huruf ta. Jadi dekat sini kita akan baca dengan ahad tu. Kita tak baca ahad tu. Dengan huruf ta dulu. Sama juga basat ta. Bukan basat ta. Kita bunyikan sifat isbaq huruf ta terlebih dahulu. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Ini dalam surah Al-Maidah, juzuk yang ke-6. Mungkin saya bantu untuk kita sama-sama buat catatan. Saya bantu untuk carikan supaya tuan-tuan semua tahu dekat mana ayat yang dimaksudkan di sini. Di dalam surah Al-Maidah ayat 28 muka surat 112 juzuk yang ke-6. Itu yang kedua. Dapat? Lagi sangat. Okey. Ahad tu dalam surah An-Naml ayat yang ke-22 muka surat 378 juzuk yang ke-19. Ayat yang terakhir sekali dalam muka surat kedua surah An-Naml. Faman kasa ghayra ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhit bihi. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, contoh yang ketiga adalah contoh yang ketiga dalam surah Yusuf juzuk yang ke-13 ayat yang ke-80. Ayat yang ke-80. Okey. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya, sehinggalah kepada wa min qablu ma farratum fi Yusuf. Farratum juzuk yang ke-13. Ini dah penghujung surah Yusuf. Okey. Dan yang keempat, contoh yang keempat, sebab contoh-contoh untuk
idgham mutajanisain yang terakhir ni tidak banyak. Okey, dia tidak banyak. Ada 4 sahaja. Okey, dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-20 ayat 56 juzuk yang ke-24 muka surat 464 ayat yang terakhir. Ayat terakhir dalam muka surat tersebut an taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Okey, ni ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Tak banyak pun, ada 4 ni saja. Jadi insya-Allah tak susah untuk kita ingat. Dan perbezaan antara nombor 8 ini, kalau perasan pada huruf tak tersebut tidak ada tanda satu. Berbeza dengan yang lain. Yang lain semua ada tanda satu pada huruf yang kedua. Huruf yang dimasukkan ke dalamnya ada tanda satu. Tetapi bagi contoh yang ke-8 ini tidak ada tanda satu. Kenapa tak ada tanda satu? Silakan diidgham juga. Sebab dia bukan dimasukkan sepenuhnya. Dikekalkan sifat ikhbar tersebut. Dia tidak dimasukkan sepenuhnya ke dalam huruf yang kedua. Jadi sebab itulah tidak ada tanda satu. Jadi kekalkan untuk membezakan dengan bacaan idgham yang lain. Baik. Kita pergi kepada praktikal. Bagaimana untuk membaca contoh-contoh yang ada di dalam untuk idgham mutajanisain. Okey. Lihat balik contoh yang pertama, iaitu idgham huruf zal ke dalam huruf dha. Ya. Idzalamtum. Idzalamtum. Terus tebalkan sebab huruf dha ni sifat dia tebal. Huruf zal dan huruf dha sifat dia sama. Beza pada huruf dha tebal. Jadi kita tak baca il, tapi kita baca idzalamtum. 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 Okey. Baik. Kemudian huruf dal ke dalam idgham huruf dal ke dalam huruf ta. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Okey, kemudian terbalik pula daripada nombor 2 tadi, iaitu idgham huruf ta ke dalam huruf dal. Asqalat da'awa. 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 Okey, kemudian idgham huruf ta ke dalam huruf ta. Fa amana ta'ifatun. Fa'amanat ta'ifatun. Jadi untuk yang nombor 4 ni kita sama juga, kita terus tebalkan, iaitu terus jelaskan sifat huruf ta. Fa amana ta'ifatun. Fa'amanat ta'ifatun. Fa amana ta'ifatun. Fa'amanat ta'ifatun. Fa amana ta'ifatun. Fa'amanat ta'ifatun. Okey, baik. Yang kelima, idgham huruf lam ke dalam huruf ra. Tak bunyi huruf lam tersebut, terus bunyi, kita terus matikan huruf ra. Qur rabbi. Qur rabbi. Qur rabbi. Qur rabbi. Qur rabbi. Qur rabbi. Okey, baik. Kemudian idgham huruf ta ke dalam huruf zal.
Yalhaz zalika. يلهث ذلك Yalhaz zalika. يلهث ذلك Yalhaz zalika. يلهث ذلك Yalhaz zalika. يلهث ذلك Okay. Kemudian nombor 7, idgham huruf ba ke dalam huruf mim. Irkam ma'ana. اركم معنا Irkam ma'ana. اركم معنا Irkam ma'ana. اركم معنا Okay. Kemudian yang terakhir idgham huruf ta ke dalam huruf idgham huruf ta ke dalam huruf ta. Ahadtu. أحط Ahadtu. أحط Ahadtu. أحط Okay, kemudian yang ni memang kita kena nipiskan huruf ta tu. Jangan tebalkan seperti mana kita tebalkan huruf ta. Jelaskan dengan baik nipisnya huruf ta tersebut. Okay. Basata. بسطت Basata. بسطت Basata. بسطت Okay. Cuma hati-hati untuk contoh yang kedua supaya kita tak tebalkan huruf sin. Jangan baca basau, sau, basa, sa, basau, ta. Jangan tebalkan huruf sin. Baik, yang ketiga farraqtum. فرقتم Farraqtum. فرقتم Farraqtum. فرقتم Okey, yang keempat farraqtu. فرقتم Farraqtu. فرقتم Farraqtu. فرقتم Okey, baik. Yang ni semua idgham mutajanisain bagi riwayat Hafiz an Asim. Sebab kalau kita rujuk sebenarnya dalam Al-Quran ikut riwayat lain banyak lagi idgham-idgham macam ni. Tapi untuk riwayat Hafiz an Asim ini sahaja. Okey. Baik, dan yang seterusnya adalah disebut sebagai al-harfani mutaqariban, iaitu dua huruf yang berdekatan. Berdekatan apa? Berdekatan dari segi makhrajnya. Makhraj huruf tersebut. Okey. Kedua huruf merupakan huruf yang berdekatan makhraj dan juga sifat. Kalau mutamathilan sama, huruf yang sama, yang serupa. Kalau mutajanisan, huruf yang sama dari segi makhraj, berbeza dari segi sifat. Manakala mutaqariban, berdekatan dari segi makhraj dan juga sifat. Okay. Contoh yang diberikan di sini adalah huruf qaf dan huruf kaf. Huruf dal dan juga huruf dad. Huruf ta dan juga huruf sa. Okey. Dekat sini nakhluqukum. Nakhluqukum, huruf kaf. Okey. Cuma dia tak, kenapa kat sini dia letak ni, dia tak katakan idgham sebab ni dia letakkan makhraj yang berdekatan. Sebab kalau contoh yang kedua ini bukan idgham. Jadi kita kena jelaskan qalqalah huruf dal. Faqad dhalla. Kalau kita baca faqad dhalla, ia seperti idgham. Sebab riwayat Hafs an Asim tidak baca faqad dhalla. Memang ditulis faqad dhalla dan di atas huruf dal adanya tanda mati. Ada pun riwayat-riwayat lain ada yang baca dengan huruf dal dengan huruf dad, mereka akan baca dengan idgham. Faqad dhalla. Memang dibaca demikian. Okey. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, kadzabat Samudu. Jadi kita jelaskan hams huruf ta. Kadzabat Samudu. Jelaskan hams huruf ta. Kadzabat Samudu.
ثمود. Okey, baik. Kita tengok mana yang ulama sepakat atas idgham. Ada juga ulama berbeza pendapat nak baca idgham ke nak baca izhar. Kita nak masukkan ke kita tak payah masukkan. Okey. Dua huruf mutaqaribain disepakati idgham adalah huruf lam dan juga huruf ra. Ini memang ulama sepakat bagi riwayat Hafs an Asim untuk mengidghamkan, iaitu memasukkan huruf lam ke dalam huruf ra. Ini mengikut pendapat Sibawi kerana bagi beliau idgham pada dua huruf mutaqaribain adalah wajib. Kalau tuan tengok kenapa dia tulis kat sini mengikut pendapat Sibawi, sedangkan Sibawi ini adalah nama seorang ulama yang alim dalam bidang bahasa Arab, bukan bidang Quran. Sebahagian daripada kita, saya dulu pun tertanya-tanya kenapa dimasukkan nama ulama dalam bidang bahasa, pakar bahasa. Sebab apa? Sebab ilmu tajwid ni sebenarnya sebahagian daripada ilmu tata bahasa, tapi diasingkan menjadi satu, seolahnya satu cabang ilmu yang lain sebab perbahasannya sangat luas. Saya nak bagi faham sebagai contoh ilmu faraid. Ilmu faraid sebenarnya sebahagian daripada ilmu fiqh, tapi kita pisahkan sebab ilmu faraid ini satu ilmu yang bidangnya luas, yang susah, jadi diasingkan. Sebab bila bab harta ni perkara yang susah. Dalam fiqh dua je perkara yang susah, harta dan wanita. Dua susah, harta dan wanita. Bab hamba dah tak ada zaman sekarang. Memang bila saya belajar, memang kita tengok, oh, bila melibatkan wanita dia memang susah. Harta pun bila melibatkan harta dia susah. Walaupun sekarang ni kita banyak tengok wanita selalu benar kan, jarang wanita salah. Betul. Puan setuju kan? Okey, baik. Seningan je. Baik. Tapi nak beritahu kenapa dimasukkan pendapat Sibawi, sebab ilmu tajwid ni sebahagian daripada ilmu tata bahasa. Sebab itulah diguna pakai. Dan salah seorang imam dalam bidang qiraat, contohnya adalah Al-Imam Al-Kisai, memang seorang pakar bahasa. Imam Kisai merupakan imam yang pakar dalam bidang bahasa, sehingga kan pernah satu ketika Imam Kisai menjadi imam dan membaca dengan riwayat yang lain, dan beliau tersalah baca, tapi tak ada orang yang menegur dan membetulkan beliau. Ini kisah yang betul. Dan bila habis solat, Imam Kisai bertanya kepada makmum yang ada ketika itu, kenapa tak betulkan ketika dia salah membaca? Jawapan makmum ketika itu, kerana mereka berkata, kerana kau seorang yang pakar dalam bidang bahasa, dan kami menyangka apa yang kau baca itu sentiasa betul. Sampai ke tahap itu. Sebab Imam Sibawi ni ulama dalam bidang bahasa, Imam Kisai pun seorang alim yang alim dalam bidang bahasa. Okey. Baik. Yang kedua adalah idgham huruf qaf ke dalam huruf kaf. Ini ada dalam surah Al-Mursalat. Ayat yang pertama dia duduk dalam muka surat terakhir juzuk 29. Alam nakhluqkum. Okey. Jadi para ulama telah bersepakat dalam mengidghamkan huruf qaf ke dalam huruf kaf. Namun mereka berbeza pendapat pada jenis idgham. Hanya perbezaan pendapat hanya dari segi jenis idgham. Adapun untuk mengidghamkan, semua ulama bersepakat. Majoriti ulama berpendapat bahawa ia adalah idgham kamil, iaitu sempurna. Dan ini mengikut riwayat Hafs an Asim melalui Imam Syatibi, dan juga melalui Thayyibat an-Nashr dengan huruf qaf tidak ditanda mati. Nampak huruf qaf pun tak ada tanda mati. Sedangkan huruf kaf diletakkan tanda tasydid, dan itulah menandakan ia adalah idgham. Jadi semua ulama bersepakat ia adalah idgham. Baik. Manakala Makki bin Abi Talib dan Abu Bakar bin Mihran berpendapat
Mihran berpendapat bahawa ia adalah idgham naqis, iaitu tidak sempurna dengan mengekalkan sifat isti'la pada huruf qaf. Jadi dua orang yang berpandangan berbeza dari segi nak membaca. Membaca macam mana? Yang pertama, sepakat para ulama kita takkan bunyikan huruf qaf. Kita tak baca alam nakhluqkum, tebal pada nipis. Semua ulama bersepakat kita terus nipiskan. Maksudnya mengikut sifat huruf kaf. Tetapi dua orang sahaja yang berpandangan untuk membacanya dengan menebalkan, iaitu mengekalkan sifat huruf qaf. Seperti mana contoh nombor 8 tadi. Dalam idgham mutajannisan, mana kata Maki bin Abi Talib dan Abu Bakar bin Mihran membaca dengan alam nakhluqkum, tebal kemudian bis. Manakala riwayat Hafs dari Jalan Asy-Syatibiyah dan Thayyibah, ia adalah idgham kamil dan alamatnya ialah huruf qaf tidak ditanda mati, tidak letakkan tanda mati atau sukun, manakala huruf kaf pula bertasydid. Tolonglah pandangan perbincangan ini sedikit tinggi. Tak dibincangkan di sekolah, tak ada, di mana-mana pun tak ada. Perbincangan ini sedikit tinggi untuk ilmu, untuk ilmu kita, supaya kita ni baca Al-Quran biar kita berilmu. Ya. Kenapa dibaca demikian, dan terdapat perbezaan pandangan-pandangan ulama berkenaan dengan bacaan Al-Quran. Kita berikan sikit ya. Kemudian nombor 3, idgham huruf lam syamsiyah ke dalam 13 huruf. Ini akan dibincangkan kemudian. Okey, contoh perkataan asy-syamsi, wasyamsi. Itu dikira sebagai alif lam syamsiyah. Yang mana kita akan sentuh kemudian. Dan yang keempat adalah idgham huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf berikut, iaitu huruf lam, huruf mim, huruf ya, huruf ra dan juga huruf waw. Dan ini yang akan dibincangkan dalam muka surat yang depan ini. Ada lagi selain daripada lam ke dalam idgham huruf lam ke dalam huruf ra, idgham huruf qaf ke dalam huruf kaf. Dua lagi adalah idgham huruf lam syamsiyah dan idgham huruf nun mati atau tanwin ke dalam 5 huruf. Okey. Baik. Menangkan perbincangan hujung-hujungnya agak berat, jadi saya rasa kita sampai kat sini dulu. InsyaAllah kita jumpa pula pada Isnin depan untuk kita mendalami dan memahami semula bagaimana perbincangan berkenaan al-harfan mutaqariban, huruf yang berdekatan dari segi makhraj dan juga sifat. Jadi insyaAllah semoga kita bertemu pula pada minggu hadapan dalam kelas yang sama. Esok kita ada Jimban Madani juga. Siapa yang datang? Jumpa lagi lah esok. Saya? Jumpa lagi lah esok. InsyaAllah.